Okey, boleh nampak? Okey, boleh. Boleh. Okey. Buat ke tak ni? Dapat tadi? Okey, so kita tengok soalan nombor 12. So, dalam Raja 12.1 dia menunjukkan sebuah radar memancarkan isyarat gelombang mikro di sebuah lapangan terbang. Okey, so gelombang mikro merupakan sejenis gelombang melintang, okey, yang dipancarkan untuk menentukan kedudukan sebuah kapal terbang. Okey, so kalau kita tengok dekat airport kan, dia ada menara yang tinggi tu. Okey, so menara tu dia pancarkan gelombang lah, gelombang mikro, so dia nak tentukan kat mana kedudukan kapal terbang tu. Okey, pada ketinggian berapa darjah semua tu. Okey, so kita tengok soalan A. Soalan A dia kata apakah yang dimasukkan dengan gelombang? Gelombang melintang. Suara tak apa dengar. Tak dengar eh? Dengarlah cikgu. Dengar. Aileen sewaknya. Dengar dah. Okey, so gelombang melintang. Okey, kita ada dua gelombang, kita ada dua jenis kan, ingat balik. Kita ada gelombang melintang dengan gelombang membujur. Okey, so kalau maksud, okey, maksud bagi gelombang melintang adalah gelombang okey, yang zarah mediumnya bergetar pada arah yang arah dia adalah berserenjang dengan arah perambatan gelombang, berserenjang dengan arah perambatan gelombang. Okey. So yang penting dia kena maksudnya keywords dia mesti ada, dia medium tu, zarah, kita punya zarah medium tu dia bergetar pada arah yang berserenjang. Okay, berserenjang dengan arah perambatan gelombang. Maksudnya kalau gelombang kita bergerak ke arah kanan, so medium tu berserenjang ke sinilah arah pergerakan dia. Ingat tak yang kita main splinky, spring splinky tu? Okay, boleh ha? Okay. So kita masuk soalan B. Okay, terangkan. Okay, di sini dia minta kamu terangkan bagaimana kedudukan kapal terbang tu dapat ditentukan. Okay, macam mana kita nak tentukan kedudukan kapal terbang. So 4 markah. Okay, 4 markah. Istilah kena ada 4 point kan. Okay, so okay, kalau kita tengok dekat sini, sorry, sekejap Okay, kalau kita tengok dekat sini, okay, tengok balik pada gambar rajah dia, kita ada radar. Okay, kita ada radar. So, nampak tak radar ni? Ni gelombang dia lah. Okay, dia transmit ataupun dia hantar gelombang. Okay, dia akan hantar gelombang ni kepada kapal terbang. Okay. So, bila dia hantar gelombang kepada kapal terbang, okay, nanti dia akan pantulkan balik. So, nanti dekat kapal terbang ni adalah satu alat, dia akan pantulkan balik gelombang tu balik kepada radar. So, nanti dia akan kira lah ada pengiraan dia. Okay. Nanti cikgu akan tunjuk. Okay. So, point yang pertama. Okay, point yang pertama. Macam ni kita nak terangkan kan kedudukan kapal terbang tu kan. Okay, point yang pertama. Kita bagi tahu radar menghantar
isyarat gelombang. Isyarat gelombang hantar kepada mana? Kepada kapal terbang lah. Okey, kepada kapal terbang. Okey, radar tadi dia hantar isyarat gelombang tu. Okey, kemudian bila dia dah hantar poin yang kedua, okey, radar dia akan kesan balik. Okey, radar mengesan mengesan isyarat. Isyarat yang dipantulkan. Yang dipantulkan selepas dipancarkan. Boleh maksudnya mula-mula dia hantar isyarat. Mula radar tu dia akan hantar isyarat, lepas tu dia akan kesan balik isyarat yang dipantulkan, yang dipancarkan tadi tu dia akan kesan balik. Kemudian masa penghantaran dan penerimaan direkod. Maksudnya kat sini bila dia hantar dan dia dikesan balik tu apa yang direkod, masa maksudnya waktu bila time bila dia hantar dan bila dia pantulkan balik sampai balik dekat radar tu, dia record balik waktu masa penerimaan tu. Masa tu lah yang kita akan guna untuk kira kedudukan ni. So, kedudukan ditentukan oleh rumus. So kena bagi tahu lah kita guna rumus apa. Rumus dia adalah D sama dengan V darab T/2. Di mana D tu adalah jarak. Dekat sini D ni jarak. Kalau sini dulu kedalaman, maksudnya jarak lah. V, kita tahu V adalah laju gelombang. Laju maksudnya gelombang yang diguna tadi tu lah. Gelombang kelajuan dia, laju gelombang. Dan T adalah masa. Masa apa? Masa antara penghantaran dan penerimaan balik gelombang tadi tu. Masa ni lah, yang ni masa ni. Masa yang dekat nombor 3 ni. Masa penghantaran dan penerimaan gelombang tu. So bila kamu tulis macam ni dapatlah 4 markah. Ada yang dapat? Boleh tak ni? Diam je. Itulah mereka ni diam. Okey, apa yang kita nak cikgu buat, kita namakan challenge ni. Korang ada soalan tanyalah cikgu. Ada jawab dapat 2, ada yang respon dekat chat. Dapat 2. Daripada 4 dapat 2. Okey lah tu maksudnya dia tahulah juga nak tulis apa. Yang lain buat tak? Nak? Okey kot, boleh teruskan kot. Mereka kata tengah salin. Okey. Cikgu pergi soalan C soalan C, dia bertunjuk gambar rajah parabola. Piring parabola yang digunakan untuk menerima isyarat gelombang yang dipancarkan oleh satelit komunikasi. Majoriti ada kan kat rumah masing-masing kan ni. So dekat sini kita dalam jadual 12.1 ni menunjukkan 4 jenis piring.
kita ada piring P, Q, R dan S yang diperlukan oleh sistem TV satelit bagi menerima gelombang dengan berkesan. Okey, so kita tengok. Ni kita nak buat pilihan ni. Okay, soalan pemilihan. So kita ada P, Q, R dan S. So kita ada frekuensi dan tenaga gelombang. Okay, yang kedua pembelauan gelombang. Okay, yang ketiga jarak antara piring dan parabola dan yang keempat diameter piring parabola. Okay, so dekat sini kita nak buat pilihan kan? Okay, frekuensi. Okay, so kalau kita nak kita frekuensi dan tenaga gelombang kan, so mestilah kita nak tenaga yang rendah ke tinggi? Sebab kita nak hantar isyarat tu jauh kan. Bila kita nak hantar isyarat yang jauh, mestilah kita memerlukan tenaga dan frekuensi yang tinggi. Betul? Kalau rendah, dia tak boleh nak pergi jauh lah. Okay, so yang tinggi adalah Q dan S. Okay, so R dengan P ni kita dah boleh cancel. Okay. Okay, so now untuk pembelauan pula. Okay, pembelauan nak pilih maksudnya gelombang tu dia boleh dibelaukan dengan tinggi atau rendah. Okay, so mestilah kena pilih dia dapat dibelaukan dengan tinggi lah. Maksudnya bila ada halangan ni dia boleh, kita panggil apa, gelombang tu dia boleh pi lah. Okay. Macam boleh corner lah. Ada halangan pun gelombang tu boleh, dia boleh pi juga. So yang rendah ni salah lah. Okay. So bila kita tengok daripada dua kolom ni kita dah boleh dapat jawapan dah. So jawapan dia adalah Q. Okay. Jawapan dia adalah Q. So nak lukis table ke? Aduh. Aku tulis jawapan kat sini je. Okay, kalau soalan macam ni sepatutnya kamu kena lukis nanti buat balik table lah. Tahu kan? Buat jadual kan? Jadual balik. Saya nak tengok ada ruang tak? Ada. Kamu ni Ana? Tu boleh tu. Okay. So, ingat lah soalan macam ni mesti kena buat. Kita buat table senang pemeriksa tu nak bagi jawapan senang, kamu nak dapat markah. Okay. So dia ada ciri. Okay, ciri-ciri dan juga alasan tadilah, kena bagi reason lah. Maksudnya kamu kena bagi alasan lah kenapa kamu pilih, kenapa kita pilih yang Q tadi tu. Kan? Kita dah pilih yang Q tadi. So kena ada alasan dia. Okay, ciri yang pertama, Okay, ciri yang pertama frekuensi frekuensi dan tenaga gelombang tadi yang tinggi kan, kita pilih kan yang tinggi. So apa alasan kita? Okay, so ini alasan kita ataupun reason. Okay, alasan dia bila frekuensi tinggi, so kita punya panjang gelombang tu pendek. Okay, alasan dia panjang. Okay, panjang gelombang. Panjang gelombang pendek. Kan dia kan vibe besar kan. Okay, tujuan dia bagi memudahkan gelombang dipantulkan. Sebab kita dia nak pantul balik kan, kita nak dapatkan gelombang tu, dia nak pantul balik. Okay. Okay, ni yang pertama. Okay, yang kedua, kolom yang kedua tadi tentang pembelauan kan. So kita pilih pembelauan tinggi. Kenapa kita pilih pembelauan tinggi? Tahu kan pembelauan kita dah belajar kan? Maksudnya dia boleh, pembelauan tu bila gelombang tu ada halangan, dia boleh pi ke tak?
Okay. So bila dia gelombang tu mempunyai pembelauan yang tinggi, mudah. Okay. Sekejap Sekejap ya. Okay, mudah untuk mengatasi halangan. Okay. Halangan seperti apa? Seperti bangunan atau bukit lah. Okay. Atau bukit. So walaupun ada bangunan tinggi, ada bukit, gelombang tu still boleh dipancarkan dan dipantulkan lah. Okay. Yang ketiga, okay. Tadi kita tak tengok yang ketiga. Yang ketiga jarak kan, jarak penerimaan. So mesti jarak dia jarak apa ni tak mahu dekat ni. Jarak kalau kita tengok tadi dia nak jarak penerima isyarat dan piring parabola tu, jarak dia adalah jarak adalah sama dengan panjang fokus. Okay, kita pilih yang Q tu jarak dia sama. Kenapa jarak dia sama? Reason dia. Okay. So isyarat isyarat bila jarak dia sama, isyarat jauh dipantulkan dan difokus pada penerima. Okay. Ini reason kita. Okay, kemudian yang keempat. Okay, yang keempat diameter. So, dia tanya diameter kan. So, kita pilih. Okay, diameter dia. Diameter piring tu lah. Okay, diameter dia besar. Diameter besar. Kenapa diameter besar? So, bila dia besar, dia boleh menerima. Okay, menerima lebih banyak. Okay, menerima lebih banyak isyarat. Okay, isyarat. Okay, so boleh Alright. Okay, boleh lah kot. Boleh ke semua ni? Yang dekat chat ni? Chat ni duk berapa? Apa dia harga emas, Tamri?
Aduh. Dia berapa markah? 10 kan? 10 markah yang ni. Yang ni untuk format baru pun ada ni soalan ni. So you all memang kena ikut. 10, okey. 2, 4, 2, 4, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Markah ke 9, 10 tu kena tulis tak Kak? Ke tak payah? Kena pilih lah. Pilih apa tadi pilihan. Okey, so ini markah yang pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kan? Baru 8 markah. Okey, so markah yang ke-10, kamu kena tulis lah. Tadi kita pilih apa tadi? Kita pilih Q kan? Okey, tulis. Q dipilih. Okey, Q dipilih. Okey, ni markah yang ke-9. So, bagi tahulah kerana okey, ambil balik yang ciri ni. Tulis baliklah kerana frekuensi dan gelombang yang tinggi, pembelauan tinggi. Ambil balik ni. Tulis balik je. Jarak jarak apa tadi sama dengan panjang fokus dan mempunyai diameter piring bola yang besar. Okay, so dapatlah 10 markah. Okay. Boleh? Boleh Kak Nah? Ingat Nah buat dalam table. Hari tu ada lagi yang tak buat dalam table. Dia buat karangan panjang. Okay. So, kita pergi kepada soalan seterusnya. Okay, soalan D. Soalan D ni ada pengiraan lah. Okay, dia bagi tahu, dia kata seekor ikan lumba-lumba memancarkan gelombang ultrasonik dengan kelajuan. Okay, dia dah bagi dah. Ni dia punya V, okay, kelajuan. So nilai ini nilai V dia lah. V dia adalah 1500 meter per saat kepada sekumpulan ikan. Okay, frekuensi gelombang ultrasonik itu ialah 120 kHz. Okay, so ini adalah frekuensi dia. Okay, 120 kHz. So soalan kita, soalan dia tanya panjang gelombang. So kita akan guna formula V. Okay, V. Okay, kita akan guna formula V equal to F lambda. Okay, dia nak panjang gelombang. So, panjang gelombang adalah lambda. Okay, lambda sama dengan V per F. Okay. V kita tadi adalah 1000. Tadi 1500. Okay. Bahagi dengan F itu adalah 120K. Ingatlah nampak K tu kan? 100. K tu adalah 10 kuasa berapa? 3 kilo. Okay, so kita kira kita akan dapat lambda sama dengan 0.0125. Okay, lambda adalah panjang kan? So panjang unit dia adalah M. Okay, meter 0.0125. Boleh ha? Okay, kemudian soalan yang kedua. Okay, 2 markah. So 2 markah dekat sini. Formula ni kalau kita ikutkan formula ni dah ada kat depan lah. V equal to F lambda ni. So untuk formula tak ada markah. Okay, markah yang kamu dapat adalah penggantian ni. Maksudnya kamu ganti dekat sini 1500, ganti 1500 tu dengan dengan 120 darab 10 kuasa 3 tu. Okay, ini markah yang pertama. Okay, markah yang kedua adalah jawapan akhir tu lah. Okay, 0.0125. Okay, kemudian soalan yang kedua. Okay, soalan yang kedua. Soalan tanya jarak antara ikan lumba-lumba itu. Okay. Jarak antara ikan lumba-lumba itu apabila gemar itu kembali selepas 50 milisaat. Okay. So 50 milisaat ni adalah masa dia. Okay, masa dia T kan, milisaat.
Okay. So, kita guna formula yang tadi tu lah. Okay. Dia nak jarak kan? Jarak tadi yang kita jawab dekat soalan yang kedua tadi tu. Okay. S sama dengan V darab T per 2. Okay. V tadi 1,500. Okay, sehalaju tadi 1,500. Okay, T adalah 50 milisaat. Okay, kalau 50 milisaat nak tukar terus pun boleh ataupun nak tulis mili 10 kuasa negatif 3. So, kalau kita tukar dia akan jadi 0.05 lah. Okay, sebab dia mili ni. Kamu mesti letak dalam saat. Mili tu kena tukar. Okay, bahagi dengan 2. Okay, memang formula dia bahagi dengan 2 sebab dia P dan dia balik. Okay. So, bila kita kira 1,500 darab 0.05 bahagi 2, kita akan dapat jarak dia adalah 37.5 meter. Okay. 37.5 meter. So, 3 markah. 3 markah. Dekat sini markah untuk formula dapat. Tulis formula dapat 1 markah. Substitute nilai dapat 1 markah, last kali jawapan 1 markah. Sebab formula yang ni tak ada kat depan. Okay, formula yang atas tadi V sama dengan F lambda tu memang dah ada dalam senarai formula kat depan, so tak dapat markah lah. Okay, yang formula yang kedua ni memang kamu kena ingat lah untuk nak kira jarak gelombang tu. Jarak maksudnya bila dia pancarkan gelombang dan dia terima balik. Okay, kita nak tahu jarak sesuatu jarak kita panggil apa, barang ataupun alat tu. Nat. Ya. Dia orang tanya bukan formula tu kita guna D sama dengan VT per 2 Sama je kan? S ni D tu distance, S ni sesaran, sama je. Sama je. Guna D pun boleh, guna S pun boleh. Betul. Boleh Madi? Habis dah kan soalan dia? Okay. Ada nak tanya? Ada soalan ke? Kalau tak ada soalan kita dah nak habis kelas ni. Siapa nak tanya? Dapat berapa soalan nombor 12? 3. Soalan 12 ni 20 markah. Korang dapat berapa? Cuba kira. 20 markah ni. Soalan 20 markah. Okay, ramai ni kita ada malam ni. Suara tak ada Afiq Firdaus, Ailis, Alia, Ammar, Aziz, Dayana, Deva. Ni yang diam-diam ni semua ni. Haris, Izwana, Kuan ni diam je. Langgesh, Liana, Mishra ada, Adam, Aiman, Amri. Ni Danish, Ikram, Khairi, Mahdi, Zafri pun ada. Ada satu nama tadi saya nak tanya nama apa, tak ingat dah. Dah terkeluar dah, tak ada dah. Hilang dah. Ada ramai ni malam ni. Kita ada 30 orang. Okay, kalau tak ada soalan kita nak habis kat sini lah kelas malam ni. Okay, so ada Zira. Boleh stop sharing ke? Boleh lah kot. Okay.